Nampak sungguh-sungguh dah benci dengan rasuah dan penipuan oleh pemimpin-pemimpin kita. Jadi kalau nak tanya hero sebenarnya, bukan Saifuddin, bukan Karupaya, bukan Mahfuz. Hero sebenarnya adalah rakyat yang bangkit menuntut hak mereka. Ya. Hujan tidak memberi kesan, panas terik tidak memberi kesan, tetapi semangat dan daya juang untuk pertahankan maruah kita sebagai satu bangsa dan negara. Saya salute orang Kedah ini. Saifuddin sebut tadi semangat ini nampak berkembang, berkobar, merata tempat. Malam tadi saya di Putatan dan Sepanggar. Dia tak jangka di Sepanggar itu orang ramai. Jadi saya tak boleh duduk di bawah. Terpaksa minta meja kantin dan berdiri atas meja kantin. Kemudian tadi tentunya saya singgah sekejap di Tambun. Kalau ada siapa adik-beradik Tambun tolong telefon. Boleh? Baik. Di Alostar, Mahfuz pun ada. Di seluruh, di Kelantan, di Pasir Mas, di Pangkalan Cepa. Perkembangan baru yang mengejutkan saya sendiri kerana saya fikir di Kelantan mengambil masa untuk bangkit. Rupanya rakyat Kelantan pun sudah bangkit menuntut hak mereka. Sudah, satu perkara yang menyebabkan saya yakin. Pertamanya tentu kita fatawakkal ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kita serah pada Allah. Tetapi saya yakin kerana saya tahu rakyat ini tidak bodoh. Pemimpin kerajaan, UMNO Bersatu PAS, dia kira rakyat boleh diperbodohkan, jawapan-jawapan yang memperbodohkan rakyat, dan dia rasa rakyat akan setuju dengan dia. Dia salah besar. Ya. Dia tak hadir parlimen seperti mana disebut oleh saudara Saifuddin. Dia jawab, pasal apa nak hadir? Parlimen bukan sekolah. Itu jawapan dia anggap rakyat bodoh. Saudara, parlimen itu tempat berbahas. Parlimen itu untuk ahli parlimen datang hujah rang undang-undang, bagi pandangan tentang rakyat, harga barang, masalah rakyat. Itu sebabnya masalah yang kita hadapi sekarang. Wakil-wakil rakyat PAS, UMNO Bersatu duduk diam. Dan mereka tanya mengapa tak bahas, mengapa tak hadir. Ini bukan sekolah. Saudara, tanggungjawab saudara. Pertahankan hak kita. Angkat calon yang akan membawa suara rakyat. Suara rakyat, suara. Ini hebatnya. Orang lain dah lupa dah. Suara rakyat, suara. Tengok, ini maknanya reformis setia ni. Suara rakyat, suara keramat. Kita yakin. Orang kata, keramat ni mana boleh? Walaqad karramna bani Adam. Ingat, karamah insaniyah. Manusia itu diangkat darjat mereka. Bila ditanya, mengapa harus sokong satu parti? UMNO kata, ini sahaja harapan orang Melayu. Bersatu kata, ini sahaja yang boleh pertahankan hak Melayu. Kalau tidak, kita jadi Singapura. Tanya PAS pula, ini sahaja jaminan masuk syurga. Yang lain semua masuk neraka. Ingat bapak dia punya ke syurga neraka ni? Bodoh punya jawab. Ya, bolehkah agama ditunggang begitu rupa? Tak adakah ulama-ulama PAS tegur? Tak apa kita lawan, tak apa beda pendapat, tak apa dakwah bil hikmah wal mau'azatil hasanah wajadilhum billati ihsan. Bagi tahu cara baik. Mana boleh senang-senang. Ini yang Padang Serai, Karupaya.
You punya ketua PAS Padang Serai, dia kata apa? Saya di penjara pasal 355. Azizah tak sokong 355, kalau dia mati, tanam di jarak Cina. Ustaz PAS bodoh. Tak ada hikmah. Tak tengok fakta. Sekarang 355 kamu tak cakap pun. 3 tahun duduk di parlimen, jadi menteri, mana ada 355? Ada orang PAS, Mesat, aku nak cakap. Ya. Saya bukan nak berkeling orang PAS. Orang PAS ni jasa dia banyak kepada saya. Marhum Fadil Noor, marhum Ning Abdul Aziz. Itu orang yang mendoakan kita. Bukan mendoakan kemenangan, mendoakan. Ning Abdul Aziz itu sampai sebelum wafat mendoakan supaya Anwar itu naik jadi Perdana Menteri. Saya bukan ahli PAS, tapi ini ada Tok Guru PAS. Yang lain ni disuruh kita tanam di jarak Cina. Bangang sungguh. Dah lah kata, yang saya marah kata kat bini aku pula. Aku duduk seorang dalam penjara hampir maki bini aku. Bangang punya orang. Ya. Di Perak baru ni. Ketua PAS Perak. Apa dah jadi ke PAS ni? Tu pun ada lagi yang ada muda. Oh, ini jalan satu jalan ke syurga. Ini saja jalan ke syurga. Perangai macam ni jalan ke syurga ke? Maki orang macam ni jalan ke syurga. Mana dia tradisi Islam? Mana dia sunnah Rasulullah SAW? Mana dia bil hikmah? Mana dia hasanah? Tak ada. Dia kata apa? Ketua PAS Perak nak sebut nama dia apa? Nyampah. Sokong Anwar lagi. Nanti yang kontrol dia Cina, DAP, komunis. Hai ingat aku bodoh macam hang dah. Ini masalah dia. Dia tak tahu apa yang dia bercakap. Level dia sekat itu, dia ingat kita jadi alat. Saudara, saya nak cakap terus terang. Melayu ada, Cina ada, India ada. Kalau ada orang asli, orang Siam. Dan ini yang dengar. Sabah, Sarawak, dengar betul-betul. Saya tak ada nak tolak ansur. Saya no apologies. If you want me to lead, dan kalau saya pimpin negara ini, saya akan jadi pemimpin Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan, semua sekali. Mana boleh nak jadi Perdana Menteri Malaysia, memang kita pertahankan hak Melayu. Memang ada peruntukan perlembagaan. Nak letak anak-anak Cina di mana? Anak Cina bukankah anak-anak kita? Bukankah warga negara? Anak India nak letak mana? Bodoh. Bolehkah macam tu? Tak boleh. Respect them. Allah tak pernah minta kita bezakan orang kerana warna kulit dia. Ingat Bilal bin Habasyah. Bilal dari Habasyah. Sayyidina Bilal, tukang muazzin. Kita kalau kedai kata tukang bang. Yang tu yang dia kata Pulau Pinang tak ada azan. Memang betul. Pasal di Pulau Pinang, dia tak azan. Dia bang. Ada orang PAS bodoh. Ya. Dia kata tak ada azan di Pulau Pinang. Untuk orang Cina, nak beritahu, masa call to prayer, dalam Islamic terminology, azan. Tapi di bahasa utara ni, macam kampung saya dulu, semua ada bang naga, dengar bang naga, dia kata bang. Jadi dia kata memang tak ada azan. Sebab ada bang. Macam manalah politik bengong macam ni. Politik ni adalah standard sikit. Orang Kedah selalu pergi Pulau Pinang. Dengar. Tapi yang saya nak sebutkan di sini apa dia? Tak payah minta maaf. Anwar, okey. Tapi dia kena mengalah kat Cina. Saya tak mengalah Cina. Bahasa saya tak tolak ansur. Budaya saya bangga. Islam agama persekutuan. Dan saya tetap dengan dakwah. Tadi di Tambun dengan kawan Abim, saya luncurkan buku Munyatul Musalli oleh Syekh Daud Abdullah Fatani. Ditulis tahun 1517. Apa hebat
kitab yang dibaca di pondok-pondok ni. Kitab ini mengenai solat. Semua jenis semayang. Tapi bab akhir dia, tatmim al-faidah. Maknanya penamat yang tinggi faedahnya. Munyatul musalli maknanya keindahan, kemurnian matlamat solat. Semua pasal prayers. Semayang sunat, semayang wajib, semua detail. Bab akhir tatmim al-faidah, penamat yang sangat berfaedah. Siapa tulis? Syekh Daud Abdullah Fatani. Bila? 15/17 di 2022. Apa dia kata? Bab akhir mengenai keadilan. Negara mesti adil. Negara jangan hina orang. Pemimpin mesti tunjuk kasih sayang. Bukan sesama Islam saja. Puak ni dia tak baca. Dia nak suruh hina orang. Saya baca kitab ni, dia kata, dia ambil contoh Abdul Malik Marwan, Khalifah Islam. Seorang Yahudi, bukan Islam. Datang jumpa Khalifah. Ya Amir Mukminin, saya ada masalah. Tanah saya diambil. Khalifah tak ada time, too busy, tak dengar dia. Dia rayu lagi, ya Amir Mukminin, tanah saya diambil oleh Jabatan Pegawai Kerajaan. Dia tak dengar. Kali ketiga Yahudi ni kata, ya Amir Mukminin, dalam kitab saya Taurat, hak saya, keadilan saya mesti dipertahankan oleh kerajaan yang ada. Bila Abdul Malik Marwan dengar itu, dia terkejut. Terus dia bagi perhatian. Terus dia selesaikan masalah orang Yahudi yang bukan Islam ini. Saudara, that is what justice is all about. Ini maknanya keadilan. Ini maknanya kita sudah dengar hari Jumaat. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Adil dan ihsan. Hebatnya orang Islam ini, bila dia pimpin, dia adil. Contoh yang baik. Qudwah hasanah. Ini belum pimpin lagi orang benci. Orang meluat. Macam mana kita nak tarik orang Cina ni hormat kepada kita? Belum apa-apa komunis. Masa hang dengan mereka dulu, saya tengok Ustaz Hadi Awang peluk Lim Kit Siang dengan Guan Eng Nabi. Erat. Pasal nak undi dia. Lepas tu, yang dia peluk tu rupanya komunis. Baru dia tahu. Tak usah. Saya tegaskan semula. Saya mohon saudara sokong harapan. Saya ucap terima kasih kalau ada niat, hasrat untuk jadikan saya Perdana Menteri. Dan saya nak bagi tahu, saya nak jadi Perdana Menteri seorang Muslim yang baik, adil kepada orang Islam dan bukan Islam di negara Malaysia tercinta. Saya nak orang Cina, orang India tengok ini contoh orang Islam, rupanya orang Islam ni adil. Orang Islam ni baik. Dan ini saya jawab bukan Anwar. Ini yang saya faham, agama saya ajar. Kasih sayang. 2 minggu lalu saya pergi ke Pondok Meleleh. Dekat Alor-Star, Pokok Sedar. Jemputan Syekh Jamil Ajurumi, anak kepada Syekh Jamaluddin. Ulama besar Kedah. Dia ni sepupu kepada Ustaz Fadil Noor. Kita bangkitlah ni macam mana ni orang Islam bukan Islam gaduh. Dia jawab, Syekh Anwar, jangan peduli itu semua. Dalam Islam, ingat ada hadis awal yang kita kena hafal apa dia. Ar-rahimuna yarhamhumullah yarhamhumur rahman. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Ini peringatan dia. Anwar hafal hadis tu, ya hafal. Apa dia maksudnya? Sayanglah kamu, kasihlah kamu, show compassion kepada yang di muka bumi. Nescaya yang di langit, yarhamkum man fis sama. Malaikah yang di langit akan curahkan kasih sayang kepada kamu. Ya, tahu maksud dia. Dia kata no
apologies, tak payah minta maaf. Memang betul itu ajaran kita. Kita kena tunjuk, kita nak pimpin, tunjuk kasih sayang. Dia sakit, masalah kita. Sekolah anak dia, masalah kita. Dia miskin, masalah kita. Dia tak ada kerja, masalah kita. Apakah dia Melayu? Yes. Dia Cina? Iya. Dia India? Iya. Dia dari Sarawak atau Sabah? Iya. Kerana itu sesuai dengan anjuran irhamu man fil ar. Tunjuklah kasih sayang kamu kepada yang di bumi, nescaya yang di langit akan curahkan rahmat dan kasih sayang ke atas kamu. Tak payah dengar daripada Ustaz Ketua PAH Perak. Kerana dia jawab itu hanya dengan kebencian. Tapi tidak konsisten. Dan di AP dia marah kerana dia kata tak berapa sokong hudud. Yang gerakan tak sokong, hang sokong pasal apa? Dia ingat rakyat bodoh, tak fikir. Mati-matian sokong calon Perikatan Nasional, termasuk yang pengkhianat di Sungai Petani itu. Robert, itu pengkhianat, tahu tak pengkhianat? Cina, sejarah Cina, saya tanya seorang, orang berumur Cina, kalau sejarah Cina, budaya Cina, tamadun Cina, kalau orang pengkhianat buat apa? Dia diam. Saya kata, saya mau tanya, dalam sejarah Cina, kalau ada orang khianat kepada perjuangan, kepada sejarah dan budaya dan organisasi dia. Dia jawab, zam. Ni, kepala dia. Itu Cina. Melayu macam mana? Melayu baca sejarah Melayu. Ini yang guna perjuangan, hidup Melayu. Dia mana dia reti? Dia tak nak baca semua. Dalam sejarah Melayu, orang lama-lama mungkin ingat. Cerita Raja Mendelia dengan Si Kitul. Apa jadi? Apa jadi kepada Si Kitul? Karena fitnah, karena khianat, karena derhaka. Dia dihukum bunuh. Macam mana? Disula sampai mati. Macam mana sula? Orang muda tak tahu sula. Sula ni maknanya, tahu tak? Sula. Tahu? Dia ambil buluh, dia jolok daripada bawah sampai ke mulut keluar. Ya. Sula. Orang khianat ini, kalau hukum dulu lah. Jangan kata saya cadang lah, polis ambil statement pula. Kalau dulu, dia khianat derhaka. Macam yang bertanding di Lunai. Ini apa nama dia? Reformasi. Penyangak, pengkhianat. Jangan bagi undi pada dia. Oh, dia kata Karupaya India. Dia Melayu. Melayu apa pengkhianat? Kalau dulu hang dah kena sula dari bawah sampai ke atas. Hei. Baik, lepas sula habis? Dah mati, tak habis. Apa perintah? Bakar rumah dia sampai hangus. Saya ni PDRM ada, ni SPR pun ada. Bukan sekarang. Saya cerita sejarah Melayu. Baik. Tak puas hati dengan sula. Bakar rumah dia sampai hangus. Lepas bakar apa lagi? Tak puas hati. Tapak rumah dia itu di Melaka dicangkul. Tapak tanah dicangkul, dibuang di laut. Tahu apa pengajaran dia? Pengajaran dia, budaya Melayu ini budaya yang pertahankan maruah. Budaya Melayu ini tidak senang dengan khianat. Budaya Melayu ini jaga prinsip orang yang jual diri dia untuk jawatan, untuk wang ringgit, patut terajang dia keluar. Ya, calon Padang Serai, calon Sungai Petani, dan orang yang bersekongkol. Parti Bersatu itu apa kalau bukan pengkhianat? Apa yang menghidin perintah? Dengar tape dia. Scheme of thing. Kita boleh beli orang. Kita bagi pangkat. UMNO dengan Bersatu sama saja. Ambil dia. Bagi jumlah banyak. Dengar. Macam mana boleh orang macam ni? Boleh dilayan. PAH tak usah kira lah. PAH dia kira apa prinsip ini? Saudara bayangkan kalau Tok Guru ni Aziz pemimpin PAH.
Saudara ingat dia boleh setuju cara macam ni?